Assalamualaikum anak-anak, apa khabar? Kaifa halukum? Anak-anak sudah bersedia dengan pen dan buku nota. Diharap anak-anak boleh mencatat. Tajuk kita pada hari ini ialah hukum nun sakinah dan tanwin dan mim sakinah. Pada hari ini, anak-anak dapat menerangkan maksud cara bacaan 5 hukum nun sakinah dan tanwin, dan yang kedua, anak-anak dapat menerangkan maksud cara bacaan 3 hukum mim sakinah berserta contoh. Anak-anak ingat lagi tak apa yang sudah dipelajari semasa sekolah rendah? Apakah maksud nun sakinah dan tanwin? Nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris atau juga dikenali sebagai nun mati. Tanwin pula ialah baris 2 atas, baris 2 bawah atau baris 2 hadapan. Sebenarnya, tanwin mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Sekiranya anak-anak lihat Al-Quran yang dibaca yang mempunyai tanda Mashaf Rasam Usmani, kita dapat menilai perbezaan cara bacaan di antara izhar, idgham atau ikhfa ataupun iklab. Anak-anak lihat sekiranya cara bacaannya izhar, nun di atasnya bertanda separah bulatan. Manakala sekiranya cara bacaan idgham atau ikhfa, tanda nunnya tidak berbaris, kosong. Dan sekiranya cara bacaannya iklab, tanda di atas nunnya ada mim kecil di situ. Tujuan tanda-tanda ini dibuat adalah supaya para pembaca dapat membezakan cara bacaan kelima-lima hukum nun sakinah ini. Jadi ada 5 hukum nun sakinah. Yang pertama, izhar khalqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa hakiki. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, idgham bila gunnah. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu salah satu dengan huruf lam, ra. Bagaimanakah cara bacaannya? Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Jadi, maksud bila gunnah di sini, bila gunnah bermaksud tanpa dengung. Jadi, kita akan menggabungkan terus huruf selepas nun mati. Yang kedua ialah idgham ma'al gunnah. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim dan nun, ataupun anak-anak sebelum ini menghafalnya sebagai menu. Cara bacaan idgham ma'al gunnah ialah menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Maksud ma'al gunnah di sini adalah serta dengung. Hukum nun sakinah yang ketiga ialah izhar halki, iaitu apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Cara bacaan izhar halki ialah bunyi nun jelas dan nyata. Okey, kita lihat apakah contoh ketiga-tiga hukum nun sakinah ini. Yang pertama, diharap anak-anak boleh membaca bersama-sama potongan ayat yang mempunyai ketiga-tiga hukum ini. Izhar halki. Ingat lagi kan? Cara bacaan izhar halki adalah jelas dan nyata dengan membunyikan huruf nun. Man amana jurufin harin min ghillin la'afuun ghafur. Manakala contoh idgham ma'al gunnah, kita menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Kita menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya. Jadi kita menggabungkan. Contoh,
miwalin ay yakfuru bisuratim min mislihi. Ini adalah idgham al-ghunnah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu, ini adalah idgham ma'al ghunnah. Idgham bila ghunnah, kita ingat kembali. Untuk idgham bila ghunnah, anak-anak, kita menggabungkan huruf nun kepada huruf selepasnya, iaitu huruf lam dan ra tanpa dengung. Baiklah, mari kita baca bersama-sama contoh cara bacaan idgham bila ghunnah. Fa'illam min rabbihi qayyiman liunzira ghafurur rahim. Jadi anak-anak, untuk idgham bila ghunnah, kita tidak membunyikan sama sekali huruf nun kerana kita memasukkan huruf selepasnya, iaitu huruf lam dan ra. Seterusnya, kita lihat cara bacaan hukum yang keempat dan yang kelima. Ikhfa' hakiki apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf 15 huruf ini. Huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, sa, fa, qaf dan kaf. Bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan idgham serta dengung. Bunyi nun dibaca secara samar. Untuk iklab, apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan ba, cara bacaannya, kita menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Mari kita lihat bagaimanakah cara bacaan ikhfa' hakiki dan iklab. Mari kita cuba baca bersama-sama. Ikhfa' hakiki. Sebentar tadi, kita sudah belajar ikhfa' hakiki. Kita membaca huruf nun secara samar antara izhar dan idgham. In kuntum. Membaca secara samar-samar. Min dinikum. Qawlan thaqila. Ghafurun syakur. Untuk contoh bacaan iklab, kita lihat di sini untuk resam Uthmani ada tanda mim kecil di atas tanda iklab. Kerana kita menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Kita menukarkan bunyi nun kepada mim. Contoh, yambu'a mim ba'di sami'um basir mustakhfim billail. Huruf nun langsung tidak kedengaran kerana kita menukarkan huruf nun kepada huruf mim. Cara bacaannya. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada mim sakinah. Apakah maksud mim sakinah? Mim sakinah atau mim mati ialah huruf mim yang tidak berbaris, sama ada baris atas, bawah atau hadapan. Ada 3 hukum mim sakinah. Yang pertama, mim mati bertemu mim, iaitu idgham mithlain. Cara bacaan idgham mithlain ialah memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris serta dengung. Mari kita baca bersama-sama. Lahum masala. Lahum mastattum min quwwah. Lahum mastata'tum min quwwah. Untuk cara bacaan yang kedua, ikhfa' syafawi
Mim mati bertemu dengan ba. Cara bacaannya kita membunyikan mim serta dengung. Kita membunyikan bunyi mim serta dengung. Contoh, tarmihim bihijarah wa anihkum bainahum. Yang ketiga, izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf selain dengan mim dan ba. Cara bacaannya, bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung. Sama seperti izhar halki yang dibaca, yang cara bacaannya kita membunyikan huruf nun dengan jelas dan nyata. Sama seperti izhar syafawi, kita membunyikan mim secara jelas tanpa dengung. Contoh, salatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Mim mati bertemu nun, mim mati bertemu dengan sin. Kita membunyikan mim dengan jelas tanpa dengung. Baiklah anak-anak, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.